Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini kita sambung kepada video yang sebelum ni. So, hari ini kita masuk kepada part 2 iaitu carrying out financial plan. Okey. So, when we carrying out a financial plan, kita nak tukar apa yang kita dah planning tu kepada action. Okey, action yang kita boleh implement. So, when carrying out a financial plan, we must follow the plan at an early stage. So, we must be ready to change and compare the planned monthly expenses and actual expenses. So, nanti dalam kita punya planning tu, bila kita tengok, mungkin akan ada kalau positive cash flow, okay. Kalau negative cash flow, kita kena ready lah untuk identify kat mana ada wastage ke, nak reduce kita punya expenses tu, yang mana kita nak sesuaikan supaya meet the monthly expenses as planned. Okay. So, sebagai contoh cerita Puan Aminah ni, okay, you can refer your textbooks as well. So, kalau kita tengok cerita Puan Aminah ni, dia nak buy a car yang berharga RM50,000 dalam masa setahun. Okay, so dalam case ini, dia plan untuk pay a down payment yang mana RM7,500 menggunakan dia punya saving. Okay, menggunakan dia punya saving, dia nak kumpul untuk bayar down payment kereta sebanyak RM7,500. Okay, so Bank X offers several options. After evaluating her financial status, Puan Aminah choose to pay the monthly installment for 7 years as that it is what she can only afford. Okay, so tapi kita tengok cerita dia sekarang ni, kita nak tengok cerita di mana case Puan Aminah ni, kita nak bantu Puan Aminah ni untuk tengok dia punya financial plan, untuk tengok mampu tak dia bayar down payment kereta tu. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, net income husband and wife, so kita dapat 6,500 lah, Puan Aminah dengan husband dia. Okay, so ini sangat penting lah dekat di mana maksudnya nanti kalau kamu dah bekerja pun make sure ingat untuk simpan. Okay, ambil daripada gaji yang kamu ada tu, total monthly income yang kamu ada tu, sama ada active income ke passive income ke, ambil 10%. Okay, ingat ambil 10% daripada income yang kamu, total yang kamu ada tu untuk saving. Okay, so kalau kita tengok kat sini, antara husband and wife ni, dia tak ada buat passive income, dia hanya ada active income setiap bulan masuk, dan 10% daripada situ adalah RM650. So, RM650 ni lah nanti kita akan tengok, kita akan kira dalam masa setahun tu cukup tak dia nak bayar down payment kereta. Okay, and then minus savings for emergency fund. So, maksudnya Puan Aminah dengan husband dia ni akan ambil RM100 memang dia simpan untuk emergency. Okay, so income balance ni lepas you ambil total income, tolak dengan saving dan juga emergency fund, so dapat RM5,750. Okay, kotak warna merah ni adalah expenses. Okay, expenses, fixed expenses yang kita tak boleh usik, memang setiap bulan itulah yang Puan Aminah dengan husband dia kena bayar. Yang pertama, housing loan, husband car installment, insurance premium. So, total fixed expenses dia adalah RM2,500 ni memang tak boleh usik, memang nak kena bayar. Memang akan tarik daripada dia punya gaji untuk bayar fixed expenses. Okay, dekat bahagian warna hijau ni adalah variable expenses. So, kat sini lah, let's say kalau kita punya income tu status dia adalah negatif, so dekat variable expenses ni lah yang kita akan ubah-ubah. Okay, so macam-macam lah dekat sini, nursery, children's need, home utilities, petrol, toll payment, groceries, allowance for parents dan sebagainya. So, total monthly variable expenses untuk family ni adalah RM3,130, dan kita tengok cash flow dia adalah positif RM120. Okay, masih lagi positif. Okay, jom kita tengok soalan. Okay, ini adalah financial plan yang asal dia. Okay, financial plan yang asal dia. Okay, so based on Puan Aminah's family financial planning, can she achieve her financial goal? So, apa yang dia nak tadi, dia nak bayar down payment kereta RM7,500. Apa ni? RM7,500 down payment kereta tadi tu. Itu dia punya financial goal tadi. Dia nak ambil daripada dia punya saving. Okay, actual
apa ni, cash flow ni adalah bila kita tengok dia punya apa ni, asal dia financial plan dia yang dia dah buat. So kita cuba adjust lah. Okay, soalan B is Puan Aminah financial management wise, justify your answer. C, does Puan Aminah use the smart approach to achieve her financial goal, justify your answer. Okay, nanti kita tengok kejap lagi. So kita adjust sedikit. Kalau kita dapat sini income dia memang fix, so dia punya ni pun fix. Dekat fixed expenses memang tak boleh kacau. So apa yang kita kacau dekat sini, kita kacau dekat bahagian groceries. So Puan Aminah dengan husband ni kena plan lah. Untuk groceries ni daripada 1000 ni kena reduce lah jadi 900 supaya positive cash flow ni lebih banyak. Okay. Dekat bahagian variable expenses ni kita boleh control sama ada kita nak kurangkan ataupun kita nak lebihkan. Okay. So kita jawab soalan A, B dan C. Soalan A tadi tu, boleh tak dia achieve dia punya financial goal yang mana dia nak bayar down payment kereta sebanyak 7,500? Boleh lah selama setahun kan. Dia dah bagi tahu dalam soalan tadi in a year. So total monthly saving dia tadi 10% daripada gaji dia dengan husband dia adalah 650. Bila kita darab dengan 12 bulan ataupun bersamaan dengan setahun, sebenarnya kita dah dapat lebih daripada apa yang Puan Aminah perlukan. So 7,800 tolak dengan 7,500, Puan Aminah ni still ada baki 300 daripada apa yang dia dah simpan tu. Okay. So dan juga dalam sebulan tu dia dah ada positive cash flow yang mana 220 baki lebihan tu. So bila kita ada baki yang positif macam ni, so Puan Aminah ni boleh gunalah waktu emergency ke atau apa-apa sahajalah untuk dia apa ni maksudnya yang dia perlukan, unexpected expenses. Okay, B. Adakah bijak planning Puan Aminah dengan husband dia tu? It is a wise financial management because Puan Aminah is spending on basic needs. Dia tak ada kacau, dia tak ada spend benda-benda lain. Okay, dia ada saving. Saving tu dia boleh ambil untuk buat down payment kereta dan dia juga menggunakan income dia tu untuk beli insurance. Dan kalau kita perhatikan dekat Puan Aminah punya financial planning tadi tu, dia tak ada hutang dan dia tak ada hutang credit card. So sangat-sangat bagus. Okay, C, adakah Puan Aminah menggunakan smart approach konsep untuk dapatkan goals dia tadi tu, yang mana dia nak bayar down payment kereta 7,500 dalam masa setahun. So kalau kita tengok S spesifik, betul lah dia nak apa? Apa yang dia nak? Dia nak beli kereta harga RM50,000. So measurable, dia nak bayar down payment 7,500. So nampak, okay, spesifik, measurable. And then A, attainable. Boleh dapat tak? Boleh capai tak? Boleh. Tadi kita dah kira. Boleh capai. Boleh capai dalam masa setahun. Okay, realistic. Monthly saving realistic lah. Maksudnya macam mana dia capai 7,500 tu? Realistic dapat. Boleh capai dan realistic. Sebab daripada monthly saving tu RM650 tu boleh capai dan sebenarnya RM650 tu adalah 10% sahaja daripada dia punya income. Okay, dan time bound. Ada time bound yang jelas lah sebab Puan Aminah bagi tahu dia nak capai dalam masa setahun. Okay. Okay, so next step yang terakhir sekali adalah reviewing and revising the progress. So financial status should be evaluated from time to time to track whether we are moving towards the goal that has been set. So reviewing and revising the progress of a financial plan from time to time is important to make sure the cash flow is always positive. Kita memang kena selalu check supaya kita punya cash flow tu positif. Kadang-kadang kita kena review, kita kena revise. Sebab apa? Sebab kadang-kadang unexpected. Tiba-tiba waktu tu anak kita sakit, contoh. Waktu tu kita kena berbelanja lebih. So contohlah. So kita kena selalu check, review dan revise. Adakah cash flow kita tu sentiasa positive? Okay. This indirectly help us to achieve our financial goals as planned. We should also be prepared to change our financial goals if they are not realistic for our monthly income. So kita punya financial goal tu pun kita kena tengok, kena check, semak. Realistik ke tak? Attainable ke tak? Contohlah kalau korang saya nak beli rumah dalam masa setahun. Mampu ke? So kita kena change lah. Kita kena tukar lah. Tak boleh lah. Tak realistik lah. Maksudnya nak beli rumah dalam masa setahun. Okay. Kita kena tengok kita punya income. So, next. Okay. Ni cerita Puan Aminah tadi. Kesinambungan daripada cerita Puan Aminah tadi. Puan Aminah's husband is promoted at the end of June in the same year with a 10% salary increase. So gaji husband Puan Aminah ni bertambah 10%.
The amount of their other expenses is fixed. Okay, tak berubah yang lain. What is the effect of Puan Aminah husband salary increment on her financial goals? Okay, kalau secara logiknya, kalau gaji Puan Aminah tu makin meningkat, maksudnya dia punya saving pun akan ikut meningkat juga. So kalau saving dah meningkat, maksudnya lagi cepatlah Puan Aminah dapat kereta tu, dapat bayar down payment kereta tu. Okay, so kalau kita check husband Puan Aminah ni punya salary ni 350 peningkatan, so dah jadi 3,850. Okay, boleh refer example tadilah dekat buku teks. Okay, so when the salary of Puan Aminah's husband is increased by 10%, the savings in the bank can be increased. Dia directly proportion. Maksudnya kalau income kita increase, saving kita pun automatically akan ikut naik sebab dia 10% from the income. So this can help them in purchasing the car in less than 1 year as planned. Okay, since other expenses are fixed. Okay, how do you evaluate the feasibility of the short-term and long-term financial plan? An effective financial plan should set aside. Ini yang cikgu cakap tadi. Kalau you all dah dapat gaji, nanti ada income, make sure ambil 10% daripada gaji itu untuk jadikan sebagai saving. Okay, sebagai saving. Okay, in addition, the financial plan should prioritize the fixed expenses payments such as monthly installment of cars, houses and credit card bill. Okay, so bahagian fixed expenses ni yang tetap ni memang korang tak boleh kacau. Okay, benda tu memang tak boleh kacau. Sekiranya berlaku negatif cash flow, bila kamu dah check tu dapat negatif, you should adjust the financial plan by reducing the variable expenses. So dekat variable expenses yang boleh kacau, contoh tadi groceries, petrol, apa lagi, belanja anak-anak, macam tu. At the same time, we can add a source of income ataupun kita buat passive income. Maksudnya, kita buat passive income, contohnya buat kerja part time ke, buat tuition ke, buat business side income ke, macam tu. So we can add a source of income with our skills to keep the fixed expenses unaffected. Okay. Okay, kita tengok satu lagi contoh Encik Yusof financial plan. Ni cerita Encik Yusof pula. Encik Yusof wants to buy a fast brand computer which costs 6,000 to improve his insurance sales within a year. Can Encik Yusof achieve his goal? Okay, boleh achieve tak dia nak beli laptop ataupun komputer tu dengan harga 6,000 dalam masa setahun? So kalau kita tengok net income dia tu 5,000. Okay, 5,000. Saving dia tak ambil. Ni silap ni, tak ambil saving. Dia just simpan untuk emergency fund 200. So tinggal lagi 4,800. Lepas tu fixed expenses tak ada usik 1,500. So tak banyak sangat. Bagus ni. Variable expenses ni banyak. Okay, banyak. Food and drinks, children education, petrol, telephone, utility bills, travel. Okay, so 3,300 dekat variable expenses saja. So bila kita tolak, income dia ni tak ada ni lah, tak ada positif ataupun negatif. So dia boleh achieve ke tidak, kita tengok. Cash flow dia adalah kosong. Okay, so based on the financial plan, Encik Yusof does not have any saving. Ini tidak bagus. So it is difficult for him to achieve his short-term financial goal. So jom kita bantu Encik Yusof ni. Does Encik Yusof manage his financial effectively? Okay, tengok soalan. How much monthly saving does Encik Yusof need to save in order to achieve his goals? How can an additional income be generated to increase the total income? Create a new financial plan based on SMART concept. So kita kena bantu Encik Yusof ni. Okay, kena bantu Encik Yusof ni. Yang pertama sekali, dia tanya, Encik Yusof ni manage betul-betul ke? Kalau kita tengok, dia tak manage financial effectively. Sebab apa? Sepatutnya dekat expenses bahagian variable, contoh spending on telephone, food and drinks, benda-benda tu sepatutnya dia boleh reduce. Okay? Furthermore, he does not have an investment plan for his future. Sangat-sangat bahaya dan tak ada saving buat tu. Okay, yang kedua, B, monthly savings needed. Okay, monthly saving needed ni kita dapatkan, maksudnya sebab kita nak dia dapatkan komputer tu dalam masa setahun kan. So 6,000 bahagi 12, sebenarnya Encik Yusof kena simpan 500 je sebulan. Okay, so C, macam mana dia nak tambah passive income? Encik Yusof can increase his income by selling more insurance product and recruit more new agent. Okay, untuk bantu dapatkan lagi dia punya income. Okay, D, smart concept in the financial plan, kita bantu dia, kita tolong dia menggunakan smart concept. Yang pertama, dia kena spesifik lah, buy a computer that cost 6,000.
So dah spesifik sebenarnya. Measurable. Okey, bantu Encik Yusuf tadi tu sebenarnya Encik Yusuf kena tambah elemen measurable kat sini, kena simpan RM500 setiap bulan. Okey. Attainable, boleh dicapai sebenarnya. Sebab apa? Encik Yusuf actually boleh simpan RM500 daripada dia punya income. Realistik. Kenapa? Sebab 500 ni hanya 10% sahaja daripada dia punya income. Time bound, 1 year is enough to save 6,000 menggunakan dengan syarat Encik Yusuf ada saving. Okey. So kita tolong dia, kita buat balik yang baru yang mana kita reduce. Nampak tak ada apa yang berbeza, cuma kita tambah dekat sini dia mesti ada saving. Okey, dia mesti ada saving dan juga kita bantu dia reduce bahagian expenses. Contoh petrol dan juga travel. Travel ni tak perlu banyak lah. So reduce, so kita dapatlah bantu dia. Memang sekarang ni dia punya income tak ada positif atau negatif cash flow, tapi kita bantu Encik Yusuf untuk dapatkan dulu dia punya komputer tu dalam masa setahun. So maksudnya kalau lepas ni Encik Yusuf nak gunakan pendekatan ini pun boleh. Sebab apa? Lepas dia dah dapat je komputer tu, dia still akan ada saving sebanyak RM500.